isu semasa, merangkumi politik, ekonomi, sukan serta hiburan. Membawakan anda agenda Kembali bersama kami di Night 11. Masih lagi tak hilang excited tu kan. Kita berkesempatan hari ni interview Datuk Nicole dan Debbie. Naik bulu-bulu roma semua kan. Rasa macam tak puas nak selfie. Tak puas kan. Apa pun kita perlukan meneruskan tugas kita. Hari ini kita akan bercerita mengenai satu program kebajikan daripada pelajar-pelajar Malaysia. Tapi kali ini lain sikit di peringkat antarabangsa di mana ia mengumpulkan pelajar-pelajar dari seluruh Asia dan satu-satunya wakil daripada Malaysia ialah Universiti Malaya. Jadi kita bersama hari ini untuk bercerita mengenai Asian Students Environmental Platform ataupun ASEP 2019. Bersama kita adalah Dr. Zul Ilham Zulkifli Lubais iaitu koordinator program ASEP 2019 dan di hujung sana ialah peserta program ASEP 2019 iaitu Mas Hafizah Sarif yang juga merupakan pelajar Universiti Malaya. Selamat datang. Assalamualaikum. Datuk okey? Mas okey Mas? Duduk okey postur? Okey, Datuk, mungkin kita boleh mulakan sebagai pendahuluan apa tu ASEP sendiri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama sekali saya Universiti Malaya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Bernama TV kerana menjemput kami pada hari ini. Jadi ASEP ni sebenarnya ialah akronim kepada Asian Student Environmental Platform. Jadi perlu dinyatakan bahawa program ini adalah tajaan penuh Aeon Environmental Foundation. Tajaan penuh ni bermaksud dari sudut penerbangan, penginapan, makan, minum dan juga kuliah-kuliah khas daripada pakar dan tenaga pengajar khusus. Kerana ada beberapa aktiviti yang kita jalankan Mas di sana. Jadi pihak Aeon Environmental Foundation memang menaja para pelajar. Jadi daripada Universiti Malaya kita ada 8 pelajar yang pergi ke Cambodia ni. Dan satu-satunya universiti yang terpilih di Malaysia ialah Universiti Malaya. Di samping 10 lagi universiti ternama di seluruh Asia. Jadi antaranya ialah Universiti Waseda Jepun, Universiti Tsinghua daripada China, Universiti Korea, Vietnam National University, Chulalongkorn University, Universitas Indonesia, banyak Universiti Filipina, Yangon University of Economics dan juga tuan rumah pada tahun ini ialah Royal University of Phnom Penh, Universiti Diraja Phnom Penh. Jadi semua 80 orang pelajar ni dibawa ke Cambodia untuk melakukan aktiviti-aktiviti pemuliharaan alam sekitar bertemakan. Jadi tema kita pada tahun ini ialah Sustainable Peace Building. Okey. Itu kita nak tanya pada Mas tu sebenarnya kan. Apa aktiviti sebenarnya yang berlaku di Phnom Penh tu bagi peserta di sana? Okey, sepanjang di sana kami ada 5 hari iaitu dan semula 2 hari di Phnom Penh dan 3 hari tu di Siem Reap. Jadi sepanjang di Phnom Penh kami pergi melawat campus tour di University Royal Phnom Penh itu sendiri dan juga di Siem Reap pula kami pergi di Angkor Wat, melawat Angkor Wat atau Pak Angkor Wat. Kemudian kami pergi ke sekolah Mango School, iaitu sekolah di Siem Reap. Kemudian kami pergi menanam pokok. Menanam pokok tu uniknya kami menanam di sekitar berdekatan dengan Angkor Wat. Dalam compound Angkor Wat tu ke? Berdekatan dengan kuil Angkor Wat tu. Jadi ada sesuai dengan tema kita iaitu environment. Jadi kita menanam pokok di sekitar Angkor Wat untuk sustain cultural kat situ heritage. Okey. Maknanya penyertaan daripada Universiti Malaya sendiri berkumpulan ataupun secara solo? Berkumpulan. Jadi kita ada 8 orang pelajar, saya sendiri sebagai pensyarah pengiring dan juga satu staf daripada UM Cares, Pusat Komuniti dan Kelestarian Universiti Malaya. Jadi saya nak tambah sikitlah kalau boleh aktiviti kita tadi tu. Selain daripada tu ada juga kita dengar kuliah daripada tenaga pakar. Contohnya macam di depan saya ni ada produk daripada serat pisang. Jadi untuk warga Cambodia, jadi banyak pertanian berlaku. Jadi apabila buah ni dah diterima, dah dijual, jadi batang pokok pisang tu
selalunya akan dibuang menjadi sisa. Jadi Kita ambil diproses serat tu. semula, diambil serat dia dan dijadikan produk made in Cambodia, jadi boleh membantu sosioekonomi masyarakat di Cambodia lah. Kalau kita tengok fizikalnya macam bergetar dan juga Macam Beg Mama. Orang nak tengok cuba, PVC kan. rasa. Macam Betul. paper pun ada. Okey, sebenarnya adakah ini telah mula dikomersialkan oleh penduduk di sana? Ya, dia telah dikomersialkan oleh penduduk di sana dan para pelajar diberikan pendedahan lah macam bagaimana produk ni boleh dihasilkan oleh founder projek ni. Okey. Dan yang lagi menarik berkenaan dengan ASAP ni ialah para pelajar dan kami semua dibawa untuk menanam pokok di kawasan tapak warisan Angkor Wat tu sendiri. Bukan di dalam Kuala tapi di bahagian kawasan, luar, di bahagian luar dia yang mana telah diterangkan untuk aktiviti pertanian secara haram. Jadi kita tanam semula pokok lebih kurang berapa? 500. Pokok apa tu? Pokok apa tu? Pokok keruing, Keruing. lagi Dan pokok-pokok kayu yang berharga lah. Jadi apa manfaat jati, pokok tu pada keruing. tempat tu sendiri? Jadi pokok ni di masa hadapan kalau dia dah tumbuh nanti, besar. mungkin kita boleh buat sustainable harvesting lah kita panggil. Jadi dan kita boleh tanam semula. Dan di samping itu menjaga kawasan kompaun Angkor Wat ni kerana saya berkaitan dengan tema ni. Jadi Cambodia ni ada over tourism. Jadi kita nak jaga warisan dunia ni supaya jangan jangan rosak dan alam sekitar dia tak terjejas lah. Okey. Bagi Mas pula pengajaran yang paling berharga, pengalaman paling berharga untuk Mas sepanjang berada di Kemboja tu apa dia? Okey, pengalaman paling berharga untuk saya sepanjang 5 hari tu saya rasa cukup berharga, tapi mungkin paling berharga apabila dapat melihat sendiri Angkor Wat tu sendirilah. Sebab selama ni kita boleh tengok dekat TV. Angkor Wat adalah salah satu monumen yang paling dibanggai oleh rakyat Kemboja. Jadi bila kami sendiri dapat melihat Angkor Wat tu adalah paling besar monumen keagamaan paling besar di dunia. Jadi saya rasa sangat berharga bila diberi peluang untuk melawat Angkor Wat itu sendiri dan kami diberi penerangan mengenai pemeliharaan Angkor Wat. Semasa kami pergi di Angkor Wat tu, proses-proses pemeliharaan sedang dilakukan. Tapi kami mendapat satu specialty untuk kami berjalan di jambatan yang sedang Pandangan mengenai dilakukan. proses pemeliharaan tu macam mana? Apa kemahiran mereka ada sebenarnya? Okey, mereka melakukan aktiviti macam menjaga bangunan struktur tu menggunakan apa yang batu-batu kat situ mereka jaga. Sangat teliti Ya, sangat teliti dan menggunakan manual. Mereka tidak menggunakan mesin yang macam seperti jentera atau sebagainya. Mereka menggunakan tangan untuk mengangkat batu tersebut sebab mereka nak menjaga struktur bangunan tersebut. Keaslian Angkor Wat tersebut. Maknanya adakah setelah dijalankan program itu ataupun projek itu diaplikasikan di sini ataupun sudah diteruskan di sini sendiri bagi pihak pelajar? Bagi kami untuk diaplikasikan Dah buat dah dekat sini ataupun dah ada dah? Untuk projeknya? pemeliharaan. Okey, projek tu basically belum lagi lah. Tapi mungkin kami akan merancang untuk membuat dan kami mendapat selepas daripada program ini kami mendapat finding untuk membuat pemeliharaan itu diaplikasikan di mungkin universiti kami lah. Okey. Dr. Zul, agaknya macam mana dengan pemilihan mahasiswa Universiti Malaya kan, sebab orang kata sport dia tu terhad kan, tapi ramai juga sebenarnya nak turut serta dalam ASAP 2019 ni. Agaknya kriteria yang dilihat. Ya, jadi sebenarnya pemilihan dibuat bukan sahaja untuk pelajar daripada jurusan alam sekitar. Maknanya ia terbuka kepada pelajar daripada jurusan. Contohnya Mas sendiri daripada pengajian antarabangsa. Jadi para pelajar ni diuruskan oleh UMCARES, Pusat Komuniti dan Kelestarian Universiti Malaya ni. Jadi kita buka untuk mereka menghantar video berdurasi pendek menunjukkan aktiviti yang mereka lakukan di kolej-kolej kediaman mereka, terutamanya dalam pemeliharaan alam sekitar. Jadi panel UMCARES akan memilih para pelajar yang terpilih dan 8 orang yang terpilih ni akan dibawa menyertai ke peringkat antarabangsa ini, kerana ini peluang untuk mereka dapat berjumpa dengan 9 negara lain lah, campur Universiti Malaya 10 kan. Jadi ini peluang untuk mereka membina jaringan antarabangsa. Ya, sebenarnya untuk pengetahuan pelajar-pelajar di luar sana mungkin terlepas pandang ke, ASAP ni telah pun berlangsung bila sebenarnya? 1 hingga 6 Ogos 2019. Tapi ini kali dia bermula daripada 2012. Universiti Malaya menyertainya pada tahun 2014 dan kita masih ada lagi 2 tahun untuk projek ni berlangsung. Jadi tahun depan insya-Allah kita akan ke Indonesia. Dan jadi ada lagi
projek ini Perancangan di tahun projek depan. ini. Okey, mungkin ramai juga tertanya bagaimana pihak Universiti Malaya dapat menghantar pelajar-pelajar ini, adakah sebarang tajaan daripada pihak-pihak swasta ke? Jadi sebagaimana yang kita semua tahu, projek ini adalah tajaan penuh Aeon Environmental Foundation. Jadi Aeon memang mempunyai hubungan yang baik dengan Universiti Malaya dan terus-menerus memberikan sokongan lah. Di samping itu pihak universiti juga memberi bantuan sokongan selain daripada yang diberikan oleh Aeon Environmental Foundation. Okey, Mas sebagai seorang pelajar antarabangsa, pengajar antarabangsa, tapi belajar juga orang kata dapat orang kata belajar dari sisi alam lain. sekitar ni juga kan. Agaknya apa kepentingan di situ multidisciplinary ni? Okey, kepentingan macam saya selama ni apa yang saya belajar mengenai negara, hubungan diplomatik. Jadi bila saya dapat menyertai program sebegini alam sekitar, saya dapat aplikasikan apa yang saya belajar selama ni mengenai antarabangsa, hubungan antarabangsa dan isu-isu yang ada alam sekitar di negara-negara luar. Jadi itu apa yang saya dapat hubung kaitkan. Jadi itu saya rasa kepentingan lah bila saya dapat menyertai program alam sekitar sebegini. Okey, sikit lagi boleh tak perancangan untuk program akan datang daripada pihak UM sendiri? Jadi sebenarnya perancangan ni sekretariat dia adalah diketuai oleh Universiti Waseda Jepun. Jadi pada setiap tahun kita ada circle ataupun rangkaian koordinator ASEP daripada 10 negara ni. Jadi kita akan berbincanglah negara mana yang akan menjadi host pada tahun seterusnya. Tahun lepas sebenarnya Malaysia telah menjadi tuan rumah 2018. Jadi tahun depan kita telah bersidang dan Indonesia telah terpilih lah. Jadi kita temanya akan ditentukan kemudian dan dengarnya berkaitan dengan hijau, struktur hijau. Okey, nanti cerita panjang sebelum pergi ke Indonesia tu kena datang sini Kena datang kita sini lagi. kan. ASAP Indonesia 2020. Apa pun terima kasih kepada Dr. Zul dan juga Mas kerana bersama kami di Terima kasih Night banyak, Dr. Mas. 11. Baiklah, kita berhenti rehat selepas ini dengan segmen Siapa Tu? Ya, the Shanghai